Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-40. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-52 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qila lil ladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa setelah menyebut seksa duniawi dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat ke-52 surah Yunus ini pula disusuli dengan menyatakan bahawa kemudian setelah beberapa lama hidup di dunia dan berada di alam barzakh dengan nada mengejek dan menghina, dikatakan kepada orang yang zalim yang bersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, rasakanlah seksa yang kekal di hari kiamat ini. Bukankah kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia? Perkataan thumma yang membawa maksud kemudian dalam ayat ini bererti adanya jarak waktu antara seksa duniawi dengan ucapan ini. Dapat juga dimaksudkan adanya peringkat seksa duniawi dibandingkan dengan seksa ukhrawi, iaitu peringkat seksa ukhrawi melebihi seksa duniawi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-52 surah ini dengan menyatakan bahawa mereka tetap memendam rasa kecewa dan kesal melihat azab yang menimpa mereka. Imam Jalaluddin berkata, ketua-ketua orang kafir itu memendam penyesalan kerana mereka telah menipu para pengikut mereka yang lemah, kerana takut dikutuk oleh para pengikut itu. Manakala Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-52 surah Yunus ini menjelaskan bahawa ayat ini bagi orang kafir. Seksa akhirat kekal dan abadi. Kemudian dikatakan kepada orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu seksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Inilah malapetaka terakhir dan mereka sendirilah yang menjadi penyebabnya. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka menyebut sebenarnya kemudian akan dikatakan kepada orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu azab yang kekal. Terdapat azab melalui dua gelombang, yakni azab kemusnahan di atas dunia sebagaimana yang telah dirasai oleh kaum-kaum dan umat nabi-nabi yang terdahulu, atau azab kehinaan yang menimpa Quraisy di dalam peperangan Badar, atau azab keruntuhan suatu negeri, hina sesudah mulia, terjajah sesudah merdeka, kerana nilai-nilai budi tidak ada lagi dalam negeri itu, sehingga mudah dimasuki oleh musuh dari luar. Azab begitu pun datang juga kepada seseorang.
Misalnya, mati dengan tiba-tiba di saat hati sedang terikat teguh kepada dunia, atau jatuh dari pangkat jabatan yang dimegahkan pada saat-saat yang tidak disangka-sangka. Gelombang azab yang kedua ialah azab yang kekal di akhirat. Azab neraka sebagai balasan daripada amalan jahat yang diperbuat masa di dunia. Dan azab itu tidaklah lebih daripada patut dan selayaknya. Maka, jikalau kamu kelak diazab kekal dalam neraka, hal yang demikian itu tidak lebih dan tidak kurang. Adalah balasan yang wajar daripada hasil usahamu sendiri di kala hidup. Kalau perbuatan di kala hidup hanya banyak yang jahat, zalim, baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri, mengfasad, mengeruhkan yang jernih, membuat contoh teladan yang buruk dan kufur kepada Allah dan tidak mahu melangkah kepada kebenaran, maka segala azab seksaannya diterima bukanlah ananya dari Allah, melainkan berpunca daripada diri sendirilah yang telah memilihnya. Tidak ada ananya, sebab peringatan Allah Subhanahu Taala sudah selengkapnya disampaikan terlebih dahulu melalui perantaraan Rasul. Sebab seseorang hamba itu yang telah memilih ketika di dunia. Kecuali kalau Tuhan tidak memperingatkan lebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-52 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-52 surah Yunus ini memfokuskan berkenaan ancaman azab seksa di akhirat yang begitu dahsyat. Dalam ayat lain juga menyebut mengenai seksa yang bakal dihadapi oleh orang yang memilih jalan keburukan di dunia. Firman Allah di dalam ayat ke-22 suratul Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kemudian mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Tidak ada ananya, sebab peringatan Allah sudah selengkapnya disampaikan terlebih dahulu melalui perantaraan Rasul. Sebab seseorang hamba itu yang telah memilih. Di antara perkara yang mencegah manusia daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkannya daripada melakukan dosa dan maksiat ialah perasaan takut kepada Allah Subhanahu Taala dan balasannya. Di samping perasaan takut juga terhadap kemurkaannya. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam ayat ke-63 surah An-Nur, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Perbuatan syirik, dosa dan maksiat yang dilakukan akan memberikan kesan buruk dalam kehidupan pelakunya, seperti dijauhkan daripada rahmatnya, ilmu dan rezeki, jauh daripada Allah Subhanahu Taala dan ketaatan kepadanya, mengalami kesukaran hidup, menggelapkan hati, mencetuskan perbuatan maksiat yang lain dan sukar menjauhi lingkungannya. Merosakkan akal, menganggap perbuatan maksiat sebagai perkara biasa dan dosa-dosa itu akan berbekas di dalam hatinya sehingga dia menjadi orang yang lalai. Apatah lagi, dikhawatiri perbuatannya itu akan menjerumuskannya ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ke-14 surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Justru jelaslah bahawa seseorang yang mudah untuk melakukan perbuatan syirik, dosa dan maksiat, sebenarnya mereka kerana perasaan takut mereka kepada Allah dan kemurkaannya sudah hilang atau lenyap dalam hati sanubari mereka. Hal ini adalah disebabkan oleh kekotoran dosa, maksiat dan kekufuran yang dilakukan itu.
telah menyelaputi hati mereka sehingga ia meninggalkan bekas dan kesan, lalu mengakibatkan sinar keimanan dan perasaan takut kepadanya itu pun hilang. Akhirnya, kebaikan tidak lagi dapat menyentuh hati-hati mereka. Sebaliknya, mereka semakin mudah melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Bukan itu sahaja, apabila terlanjur melakukan dosa dan maksiat, mereka tidak lagi menyesali perbuatan mereka itu, malah berbangga pula dengannya. Moga kita dijauhi daripada perkara ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-52 surah Yunus ini ialah pertama, orang beriman mestilah mengambil peringatan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat yang mengingatkan tentang azab seksa hari akhirat. Kedua, ujian di dunia akan terus hadir bersilih ganti untuk menguji manusia yang bersungguh-sungguh berpegang pada keimanan dan beramal soleh. Ketiga, orang beriman sentiasa melazimi penghayatan ayat-ayat Al-Quran sama ada berbentuk motivasi maupun ancaman agar dapat melindungi diri dan ahli keluarga dari azab hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.